Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel. Gempak sahabat-sahabat semua. Habislah abakau kedudukannya dalam bahaya. Jadi ini yang menarik ya untuk kita dengar pendedahan daripada Brother Iswardi. Dan terkini sahabat semua, alasan yang diberikan oleh seorang ahli parlimen daripada PAS terpaling bang, terpaling boh. Adakah itu alasan sahabat-sahabatmu hanya kerana mahu memujuk kerajaan tetapi dengan alasan yang boleh saya katakan tidak masuk akal. Jadi apakah alasan itu? Ini yang menarik ya untuk kita dengar pencerahan daripada Brother Iswardi berkaitan dengan isu ini. Jadi sahabat semua, mari kita teruskan untuk menonton pencerahan dan juga video ini daripada Brother Iswardi. Jadi tanpa buang masa, mari kita tonton bersama-sama. Habis kat situ bebel panjang pula aku kan. Ni saya tertarik nak bawa cerita ni kan. Berkenaan dengan adun PAS ni. Okay. Right. Pelabur tak yakin. Pelabur tak yakin sebab kerajaan tak adil pada pembangkang, kata MP PAS. Seorang wakil rakyat PAS hari ini mendakwa ramai pelabur asing tidak yakin melabur di Malaysia setelah melihat layanan tidak adil terhadap pembangkang. Nik Muhammad Zawawi Saleh, PN Pasir Putih berkata dia mengetahui perkara ini kerana punya ramai rakan di luar negara dan telah menghabiskan kira-kira 10 tahun belajar di luar negara. Wow. Timbalan speaker sebelum ini menasihatkan ahli parlimen supaya menggunakan masa perbahasan kita untuk menumpuk isu berkaitan kawasan pilihan raya dan sebagainya. Balik sebagainya. Saya nak sebut berapa kali kita fokus kawasan. Apa tindakan yang ambil kerajaan kepada pihak pembangkang di kawasan yang kita suarakan kepada kerajaan. Ini sikap yang berlaku dalam negara kita dan sikap yang seumpama inilah menyebabkan pelabur-pelabur asing seluruh dunia sebenarnya meletakkan tanda soal yang banyak kepada Malaysia. Ikhlas saya sebut, saya juga punya rakan-rakan yang ramai di luar negara. Saya duduk belajar 10 tahun di negara luar katanya. Zawawi yang merupakan ahli parlimen PAS berkata ketika membahaskan titah di Pertuan Agong. Tambahnya dia menyeru kerajaan supaya menyahut seruan baginda memacu ekonomi dengan kerjasama. Ini termasuk mengambil iktibar terhadap kesaan ahli parlimen pembangkang untuk diberi peruntukan adil. Bagaimanapun Nik Zawawi menegaskan PAS sudah terbiasa dengan cabaran keuangan dan boleh bertahan tanpa bantuan kerajaan. Jadi sebab itu saya nak sebut bahawa pelaburan kita masih fokus sungguh-sungguh dan berlapang danda insya-Allah. Baik. Saya nak komen sikit tentang perkara ini ya. Yang pertama sekali, baru-baru ini PM melaporkan bahawa daripada segi pelaburan kita telah mencatatkan realize ataupun approve investment lebih 300 bilion dan merupakan tertinggi dalam sejarah. Jadi saya tak tahu yang Nik Zawawi ni bercakap dengan pelabur yang mana. Dia kata dia duduk dekat luar negara 10 tahun. Saya pun duduk luar negara 10 tahun juga. Tapi negara mana yang dia duduk ni? Kan? Dan saya kenal beberapa pelabur yang sudah pun melabur di Malaysia. Dulu dia orang ada pelaburan. Dia ada company dekat Indonesia dan juga Singapura. Sekarang ini mereka beralih ke Malaysia kerana antara sebabnya dia kata kerajaan dah bertukar dan juga daripada segi nak mudahnya buat bisnes, it is better doing in Malaysia rather than Singapore dan Indonesia. Dia kata masalah Singapore ni bukan regulation, cost terlalu tinggi. Masalah Indonesia, susah nak buat bisnes, corruption. Dekat Malaysia dia kata better. Dan ini adalah really orang luar negara yang melabur dalam negara kita untuk projek puluhan juta. Dan dia dapat projek ni bukan daripada dalam negara Malaysia saja. Dia dapat projek daripada overseas sekali. Kan? Dan berjumpa dengan saya dalam I think few weeks ago dia jumpa dengan saya. Tapi nak cerita juga bahawa tentang perkara ini. Kenapa pelabur sebenarnya? Kalau betul pelabur ini melarikan diri, dia bukan sebab tak peruntukan tidak adil. Dia kata kita dah bagi tahu tentang tempat kita, tak ada pun pembangunan. Tak ada tuan-tuan. Perdana Menteri dah announce peruntukan paling tinggi pembangunan adalah negeri Kelantan. So dekat mana dia kata, dia claim bahawa sebenarnya pembangunan tidak adil. Pembangunan tertinggi, peruntukan, bukan pembangunan, peruntukan pembangunan lah kira. Peruntukan pembangunan tertinggi adalah negeri Kelantan. Bilion, bukan million, billion of ringgit di negeri Kelantan.
So dekat mana dikatakan pembangunan itu tidak adil? Sebenarnya yang kata tak adil sebab dia tidak dapat peruntukan peribadi. Dia ada peruntukan ahli parlimen yang tu tak dapat. 1,000,000 lebih ke something like that. Even zaman Mahathir dulu pun dia tak dapat. Masa zaman Mahathir jadi pembangkang. Even pada zaman Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri pun. Mahathir jadi pembangkang, Mahathir jadi Perdana Menteri. Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri pun. PH masa tu tak dapat peruntukan. Hanya pada zaman Ismail Sabri, kita sign MOU tu je yang dapat peruntukan. Itu pun tak habis guna pun. Sebab pilihan raya dah berlaku. Pada zaman PAS jadi kerajaan pun kita tak dapat peruntukan. So apa benda yang dia merepek ni sebenarnya? Tetapi macam saya katalah, sebenarnya yang menjadi isu terbesar kepada yang berlaku dalam negara kita bukan sebab itu. Sebab tebuk atap. Isu tebuk atap ni lah ia menyebabkan pelabur lari dan tidak berkeyakinan dengan kita. Itu je. Dan selagi tebuk atap ini tidak berjaya diselesaikan, selagi itulah pelabur akan kurang keyakinan terhadap politik ekonomi, kestabilan politik negara kita. Sebab itulah kenapa Perdana Menteri, kalau kita Yang di-Pertuan Agong dengan jelas menyentuh bahawa keperluan negara untuk baginda tak nak melayan lagi dah. Cerita-cerita tentang nak tukar kerajaan. Kenapa baginda nak sebut perkara tu? Kenapa baginda sebut tentang kestabilan politik ni? Sebab baginda sebagai orang yang faham tentang bisnes, faham tentang pelaburan, dengan kenyataan itu sebenarnya memberi keyakinan yang lebih kuat kepada pelabur. Baginda tak kata, oh sekarang ini kerajaan tolong bagi peruntukan yang lebih adil kepada pembangkang. Tak ada. Tak ada benda tu. Sebab baginda tahu peruntukan tu dah adil lah pada pembangkang. Isunya apa? Isunya pada kerajaan, pada tebuk atap itu sendiri. Itu yang kita kena faham. Baik, habis kat situ. Alright. Cerita menarik cerita yang saya nak bawa ni, cerita Wan Saiful Wan Jan berkenaan dengan di dalam parlimen tu beliau mengatakan ada dua perkara. Beliau katakan bahawa dia kata Perdana Menteri kita korup. Perdana Menteri korup. Bagaimana orang yang korup boleh jumpa dengan Agong tiap-tiap minggu? So speaker suruh tarik balik lah kenyataan tersebut. Okey, dia tarik balik. Kemudian dia menyatakan bahawa dia telah ditawarkan 1.7 juta. 1.7 juta, iaitu peruntukan tu lah, untuk beliau nak menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri. Dia kata. Kita baca dulu. PRM, mesej tak sampai sejam lepas saya dakwa ditawar 1.7 juta. Ahli Parlimen Tasik Gelugur, Wan Saiful berkata dia akan memberi kerjasama kepada SPRM berhubung dakwaan. Dia ditawarkan habuan serta peruntukan 1.7 juta untuk menukar sokongan kepada Perdana Menteri. Bekas Ketua Penerangan Bersatu itu mendakwa dia dihubungi pegawai SPRM setelah membangkitkan dakwaan itu di Dewan Rakyat tengah hari tadi. Tak sampai 1 jam setelah saya berucap, saya dapat mesej dari pegawai SPRM. Saya minta saya hubungi mereka. Saya akan patuh. Cuma saya nak tanya, apa tindakan yang akan diambil untuk menghentikan penggunaan wang rakyat sebagai umpan kepada Ahli Parlimen Bersatu, dakwanya. Terdahulu ketika sesi perbahasan yang di-Pertuan Agong, Wan Saiful mendakwa dia telah hadir 4 pertemuan dengan individu berbeza untuk memujuknya untuk menyokong Anwar. Selain tawaran peruntukan, dia mendakwa turut ditawar peruntukan untuk projek mesra rakyat. Selain ditawaran untuk membatalkan pendakwaan jenayah yang dihadapinya. Dakwaan itu mengundang kekecewaan dengan ahli parlimen kerajaan menyifatkan Wan Saiful sekadar menjaja kabar angin. Kalau nak jantan, buat laporan SPRM, kata RSN Raya. Bagaimana Wan Saiful kata dia tidak pelik jika dakwaan itu dinafikan oleh pihak kerajaan. Tak apalah, kita faham mereka terpaksa spin, katanya. Setakat ini sudah ada 6 ahli Parlimen Bersatu yang menyokong Anwar. Pembangkang mendakwa peralihan sokongan itu dibuat menerusi ancaman dan tawaran habuan kepada mereka. Sebelum ini, ahli Parlimen Bukit Gantang telah mengistirahkan sokongan kepada Perdana Menteri. Baik. Now, kita dengar kat sini. Dia kata ada 4 pertemuan yang berlaku sebelum ini. Dewan Panas Wan Saiful dakwa ditawar 1.7 juta. Ketika membahaskan, dia kata telah sama 1.7 juta kepada ni, kepada beliau. Dia kata 1.7 juta ditawarkan kepada beliau. Baik.
cerita yang saya dengar tuan-tuan. Cerita yang saya dengar lah. Ini cerita saya dengar. Bak kata Bak Saiful juga macam Saiful juga. Saiful pun cakap dengar kat dalam parlimen. So saya pun boleh cakap dengar lah. Cerita yang saya dengar sebenarnya, ada bahawa pihak dikatakan berjumpa dengan seseorang. Dia tak kata Saiful. Sebab dia tak cakap dengan saya Saiful. Dia kata seseorang. Dan seseorang itu sangat penting di dalam bersatu. Seorang yang sangat berjawatan tinggi di dalam bersatu. Okay. Dan saya dapat berita ni. Orang tu cerita kat saya bahawa dia orang, ada orang akan berjumpa seseorang penting dalam bersatu dan menunggu untuk orang itu mengumumkan sokongan terhadap Perdana Menteri. Okay, baguslah saya kata. So apa masalah dia? Dia kata isunya orang itu minta 2 juta. Orang itu minta 2 juta. Saya kata orang itu minta 2 juta. So ada orang nak bagi ke 2 juta tu? Saya tak pasti, dia kata. Tapi sekarang ini memang dalam usaha lah. Orang tu yang masa tu dah ada 6 orang yang melompat. Dia kata orang tu minta 2 juta. Orang tu siapa? Pemimpin bersatu tu lah. Dia minta 2 juta ringgit untuk dia nak sokong Perdana Menteri. Okey, habis cerita tu. Lepas cerita tu berlalu, saya tanya lagi, saya message lagi kawan saya tu. So cerita 2 juta tu dah berlaku belum? Sebab tak nampak pun ada orang melompat dah lepas 6 orang ni. Dia kata tak berlaku. Kenapa? Sebab 2 juta yang dia minta tu tak ada siapa nak bagi. Rupanya, ni dalam, saya tak kata orang tu Saiful lah. Orang Saiful Wanjan. Saya tak kata orang tu orang Saiful Wanjan. Tapi dia kata pimpinan tertinggi. Yang kalau dia melompat memang dia yang 4-6 orang tu setakat ahli parlimen biasa je. Yang ni memang pimpinan tertinggi. So dia kata, sebab dia tak nak dedahkan pada saya siapa orang tu. So dia kata 2 juta. Oh, okey, 2 juta. Tapi berlaku tak? Tak berlaku. Kenapa? Sebab yang dia minta 2 juta tu, duit 2 juta tu orang tak sampai. Maksudnya tak diberikan. Orang tak, yalah, kononnya orang yang nak bayar itu orang tu tak bawa. Tak berlaku pun transaksi 2 juta tu. Menyebabkan dia sendiri tak apa orang kata, tak berlaku lompat parti, tak berlaku sokongan lah kita kata. Okay, dan saya pun habis macam tu. Yalah cerita dia, saya macam okey lah, dah habis cerita. Tiba-tiba keluar cerita ini mengatakan berlaku 4 kali pertemuan, tawaran 1.7 juta. And then kita fikirlah, to put 2 by 2 together. Ni saya fikir, adakah tawaran 1.7 juta itu berkaitan dengan 2 juta yang saya sebut, yang saya dengar itu berkaitan dengan Wan Saiful Wanjan? Itu timbul satu persoalan. Dan dia mengatakan bahawa berlaku 4 pertemuan. 4, bukan sekali, 4 pertemuan. Jadi kalau berlaku 4 pertemuan, soalan saya, kenapa sampai ke 4 pertemuan tidak ada laporan SPRM atau laporan polis dilakukan? Takkan berlaku 4 kali dia tak kenal 4 orang tersebut. Dan kalaupun dia seorang yang berprinsip, dia takkan terima tawaran duit dan sebagainya, mestilah dia sudah memasang perangkap. Wan Saiful ni bukan orang bodoh tuan-tuan, belajar kat UK. Kan, belajar kat UK, pelajar pintar. Mesti dia sudah memasang perangkap, kamera ke, ada dia punya rakaman suara ke. Kalau dia berprinsip, kenapa sampai 4 kali membenarkan pertemuan tersebut? Kalau dia berprinsip, sekali-sekali habislah. Dah lah. Kenapa sampai 4 kali? Kenapa seolah-olah, sebenarnya seolah-olah, saya tak menuduh, tapi seolah-olah dia sengajakan bahawa pertemuan itu diadakan. Sengajakan. Dan tiba-tiba bawa parlimen kata saya telah ditawarkan jutaan ringgit. Saya ditawarkan, kes saya dibuang. Saya ditawarkan itu, ditawarkan ini. Betul lah, convenient. Dan soalan kita mudah je lah. Kalau begitu, kenapa tidak dilaporkan kepada SPRM? Itu soalan yang simple. Oh, tak percaya kepada SPRM. Kalau tak percaya kepada SPRM, kenapa sebut kat dalam parlimen pertemuan tersebut? Kenapa tuduh Perdana Menteri korup? Even katakanlah ada berlaku pun, Kenapa tiba-tiba dia membuat konklusi bahawa orang itu adalah orang Perdana Menteri? Kenapa? Tuan-tuan,
Kenapa dengan 150 lebih 160 kerusi yang Anwar ada, dia perlu satu lagi kerusi daripada Asyik Gelugor? Kenapa? Dia berbeza zaman Muhyiddin Yassin dahulu, berbeza zaman Ismail Sabri. Pada masa itu memang kerusi tinggal 1-2 je beza. Yang ini dah ada 160 kerusi, nak pergi tawar, dia buat apa? Dia nak sokong, dia sokong. Tak nak sokong, tak apa. Tu timbul persoalan kan? Ke ini cerita angin yang dia saja-saja nak cipta? Dan kalau benar itu berlaku, kenapa disebut dalam Dewan? Tuan-tuan, untuk makluman, siapa yang sebut dalam Dewan, yang menyebut dalam Dewan tu, dalam Dewan kita tak boleh saman dia. Bagi saya, kalau benar itu berlaku, dia kata Perdana Menteri korup, apa kata ulang di luar Dewan? Buat kenyataan di luar Dewan, mengatakan bahawa Perdana Menteri ini korup, offer saya 1.7 juta untuk lompat parti. Atau untuk menyatakan sokongan. Sebut dekat luar Dewan. Kita tengok. Kan? Kita tengok. Alright. Habis kat situ. Ni menarik tuan-tuan Nilai ringgit jatuh, PM patut pecat Menteri Keuangan. Sindir Hamzah. Perdana Menteri sepatutnya memecat Menteri Keuangan setelah nilai ringgit jatuh, menurut Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin dalam kritikan lantangnya terhadap Anwar Ibrahim. Hamzah berkata ketika menjadi pembangkang, Anwar lantang mengkritik Menteri Keuangan sebelum ini ketika nilai ringgit jatuh. Justru dia berkata Anwar juga perlu mengguna pakai piawaian yang sama terhadap dirinya. Kalau 4 Oktober ketika menjadi Ketua Pembangkang boleh marah Menteri Keuangan sebab ringgit jatuh, sekarang Tambun adalah Perdana Menteri, patut juga Menteri apa orang kata, marah Menteri Keuangan sekarang. Anwar patut pecat Menteri Keuangan sekarang, katanya. Okey. Saya bahaskan benda ni. Pada 4 hari bulan Oktober 2022. Okey. Sewaktu kejatuhan ringgit, tuan-tuan, fundamental yang menyebabkan kejatuhan ringgit itu berlaku, antaranya adalah unemployment rate kita yang tinggi, harga barang inflasi rate terlalu tinggi, OPR kita walaupun terendah pada masa itu tidak membantu, dinaikkan sesuka hati. Kemudian ditambah dengan kelemahan harga harga ringgit dan juga bursa saham yang merudum pada waktu itu. Kesemua ini menjadi faktor sehingga Anwar tegur. Kerana kita tidak ada plan pun untuk memastikan bahawa perkara-perkara yang lain itu tidak berlaku. Now, kita cerita Menteri Keuangan sekarang. Menteri Keuangan sekarang telah berjaya menurunkan kadar inflasi sehingga 1.5%. Menurunkan kadar unemployment daripada 5, 6, 7% kepada sekarang bawah 4%, 3% saja. OPR dikekalkan kepada 3%. Walaupun keuangan kita merudum kerana masalah ekonomi yang melanda China dan juga interest rate yang tinggi di kalangan US, kita telah berjaya mengekang perkara-perkara yang lain. Hari itu Hamzah Zainuddin bercerita, beras naik, bawang naik disebut, tapi dia tak sebut minyak masak naik. Sebab pada zaman dia 5 kilo RM50, tuan-tuan. Sekarang ni RM30 tak sampai. Dia tak sebut pada zaman dia memerintah bahawa telur tak ada, ayam tak ada. Tak payah cerita beras lah. Telur tak ada, ayam tak ada. Pada zaman dia memerintah. Dia komen pada zaman kita, tetapi kita telah berjaya secara fundamentalnya memastikan indikator-indikator ekonomi itu berkesan dan berkembang. Dengan pengesahan kadar pelaburan tertinggi dalam negara, saya percaya 70 ke 80% pelaburan yang sudah disahkan itu akan berjaya dilaksanakan dalam beberapa tahun ini. Yang itu PN gagal. Kerajaan Perikatan Nasional gagal. Kita keuangan sekarang ini saja, tinggal keuangan saja, mata wang kita. Tapi saya percaya by the end of this year dia boleh mengukuh. So pada waktu itu yang duduk kutuk kita, tak apa, sabar. Sama juga yang duduk kutuk kita, ingat tak dulu masa pasaran saham turun, sekarang mengukuh naik 1,500 mata kan?
Ingat pada waktu itu, saya ingat lagi pada zaman kegawatan ekonomi 800 mata. 800. Sekarang ni naik 1,500. Ya, kita pernah naik 1,600. It's getting there, insyaAllah. Dan hari itu semalam, Gubernur Bank Negara pun dah mengumumkan supaya GLC, JLIC supaya orang kata cash out kan mana-mana wang yang mereka pegang dalam bentuk USD. Sebab sekarang ini Malaysia tidak ada regulation pegang duit dalam USD. Syarikat-syarikat yang besar-besar ni, kalau mereka pegang duit USD, tak ada kewajipan untuk mereka nak convert balik kepada RM, tak ada. Sebab kita dah liberalisekan perkara itu. So dengan harapan sekarang ini JLC kena dengar lah. So balik kepada cerita kita tadi, sebenarnya Menteri Keuangan kita ni telah melakukan 10 perkara. Kalau 10 tu, satu tu lah mata wang tu je yang masih belum mengukuh. The rest tu, he has done an excellent job. Sebab itu, bila mereka kutuk, macam apa kata Anwar Musa, ejek Rafizi, saya tak koyak bila Anwar Musa ejek MP Pondan. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli membidas tindakan ahli parlimen. PN keluar sidang Dewan semalam. Rafizi berkata dia sentiasa cuba menjaga tata susila, mana tidak pernah menggunakan peraturan mesyuarat apabila ahli parlimen ketereh. Anwar Musa pada ketika itu memanggilnya ahli parlimen Pondan dan bukannya Pandan. Saya miss acara wajib PN di parlimen walk out. Walaupun baru semalam titah yang di-Pertuan Agong pasal adab di parlimen, katanya. Rafizi memetik pengurusi PN Muhyiddin Yassin dilaporkan berkata semalam, hanya kerana mereka mempunyai majoriti, mereka melakukan apa yang mereka mahu tanpa mengikut prosedur yang ditetapkan sekian lama. Rafizi mendakwa Muhyiddin menjadi Perdana Menteri tapi tanpa kepastian majoriti sokongan di parlimen, dan pengurusi PN itu telah mengisytiharkan darurat serta menggantung parlimen. Sepanjang saya menjadi ahli parlimen pembangkang, saya tak pernah bangun ganggu perbahasan dengan menggunakan standing order seperti yang berlaku dalam pembangkang sekarang. Walaupun pada satu ketika bekas ahli parlimen ketereh mengejek ahli parlimen Pondan, salah Pandan, konon untuk buat lawak dan terang-terang melanggar peraturan mesyuarat. Saya hanya menjawab, umur ketereh tak jauh beza dengan umur ayah saya, dan rakyat melihat akhlaknya pada usia itu, katanya. Rafizi menekan masa yang diperuntukkan untuk ahli parlimen berucap sekitar 5 hingga 7 minit saja. Gunalah peluang itu untuk menyampaikan perkara yang substansif. Lebih-lebih lagi jika pembangkang ketika itu hanya sahajalah peluang untuk mempamerkan kemampuan kita mentadbir dengan cetusan idea lebih baik dari kerajaan. Sebab itu saya kata tadi, pada waktu itu kalau betul Hamzah ni seorang yang bijak bistari dalam ekonomi, kenapa tak cadangkan kepada kerajaan bagaimana cara untuk mengukuhkan kembali mata wang? Kenapa Hamzah tak sebut? Naikkan sajalah OPR. Cadangkanlah. At least, ingat tak dulu siapa nama Mamat tu? Dia mencadangkan cetak duit. At least adalah juga idea dia. Walaupun kita tak setuju, adalah juga idea dia. Kan? Daripada yang ni, sebut, pecat, tapi idea pun tak. Ni satu lagi tuan-tuan. Jadi cerita macam ni. Apa yang berlaku? Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia dipohon oleh Azalina untuk berdasarkan peraturan mesyuarat, standing order. Azalina mencadangkan supaya Perdana Menteri membahas ataupun mengucapkan terima kasih kepada ucapan yang di-Pertuan Agong. Okay. Now, pembangkang bangkit menggunakan standing order. Sebab ucapan terima kasih ni ada di dalam perkara berapa yang J tu, bahawa Perdana Menteri boleh mengucapkan terima kasih. Pembangkang menyatakan bahawa betul boleh ucap terima kasih, tetapi di tengah-tengah perbahasan parlimen nanti, bukan sekarang, kata pembangkang. Kemudian Azalina kata, saya tahu bukan sekarang, tetapi dalam peruntukan standing order boleh ahli parlimen memohon dan boleh dicadangkan, dan kalau pembangkang tidak setuju, boleh ambil pungutan suara. Itu yang saya lakukan, kata Azalina. Saya mencadang, kemudian ada yang menyokong cadangan saya supaya terima kasih itu dibuat. Speaker kata, baik, kalau macam tu kita buat pungutan suara. Bila buat pungutan suara, lebih ramai mengatakan setuju daripada tidak bersetuju. Walaupun secara standing ordernya betul perkara itu berlaku, bukan sepatutnya, di dalam itu terima kasih itu pada setelah pertengahan atau penghujung Dewan, tetapi tidak ada peruntukan mengatakan tidak boleh diadakan di pada awal Dewan. Dan untuk kalau tak bersetuju sekalipun, peruntukan mengatakan bahawa boleh menggunakan pungutan suara.
Pemungutan suara telah pun dibuat. Mereka tak puas hati, mereka walk out. Hanya kerana mereka majoriti. Iyalah, pemungutan suara dah menang. Standing order mengatakan dan tidak ada peraturan pun yang dilanggar. Itu dah ucap terima kasih pun mereka takut, tuan-tuan. Nak ucap terima kasih, Perdana Menteri nak ucap terima kasih kepada Yang di-Pertuan Agong. Kerana memastikan kestabilan. Kerana apa mereka takut sangat Perdana Menteri ucap terima kasih? Kerana Agong sebut takkan terima lagi agenda ataupun dakyah-dakyah nak menggugurkan kerajaan. Itu je. Itu dia orang takut tu. Kan? So nak ucap terima kasih lah pada Yang di-Pertuan Agong sebab tidak tegas sedemikian. Tetapi ketakutan itu memang menyebabkan mereka semakin panas. Dan kepanasan ini, tuan-tuan. Ni berita terakhir saya nak bawa malam ini. Now, tempoh hari Muhyiddin Yassin mengatakan, dia kata, bila disebut tentang cerita, ada satu kes tu lah tentang Muhyiddin Yassin kan. Dia kata, saya sendiri, dalam kes saya telah dilepaskan kes jana wibawa. Saya dituduh bermacam-macam dalam kes jana wibawa. Jana wibawa ni saya dikatakan korup, tetapi mahkamah telah melepaskan saya. Dia kata. Rupanya saya cakap dalam live saya, mahkamah tak lepaskan Muhyiddin Yassin. Mahkamah tak lepaskan Muhyiddin Yassin. Yang silap dalam kes Muhyiddin Yassin adalah apa, tuan-tuan? Kesilapan dia pada technical issues, iaitu defektif sewaktu buat charges. Pertuduhan itu ada defektif, menyebabkan hakim Mahkamah Session mengatakan bahawa boleh dibuang. Kes itu DAA, Discharge Amenting tu kata. So pendakwa raya tak puas hati. So dia pun pergi merayu. Mahkamah Rayuan telah membuat keputusan pada hari ini. Okay. Mahkamah Rayuan batal pembebasan Muhyiddin. Mahkamah Rayuan membatalkan pelepasan dan pembebasan Muhyiddin Yassin apabila mengembalikan 4 pertuduhan salah guna kuasa terhadapnya yang dikaitkan dengan projek jana wibawa. Panel 3 hakim Panel 3 hakim yang dipengerusikan Hadhariyah Said Ali hari ini suara membatalkan keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 15 Ogos tahun lalu yang membenarkan bekas Perdana Menteri itu untuk mencabar pertuduhan berkenaan atas alasan ia tidak jelas dan cacat. Panel hakim yang dianggotai Hakim Azmiah Arifin dan SM Komati membenarkan rayuan pihak pendakwan untuk mengembalikan semula pertuduhan salah guna kuasa. Bercakap bagi pihak panel rayuan, Hadhariyah memutuskan pertuduhan adalah jelas dan tidak kabur. Kami berpendapat Hakim Mahkamah Tinggi tersilap apabila memutuskan 4 pertuduhan itu tidak mendedahkan sebarang kesalahan yang diketahui undang-undang. Kami menerima hujahan bahawa pertuduhan itu tidak cacat. 4 pertuduhan itu jelas dan tidak kabur, kata Hadhariyah. Pada 15 Ogos, Mahkamah Tinggi memutuskan bahawa pertuduhan salah guna kuasa adalah cacat dan tidak selaras dan dengan kanun tata cara jenayah. Dia berkata pertuduhan itu tidak mendedahkan butir-butir yang mencukupi mengenai dakwaan kesalahan di bawah Akta SPRM. Hakim menegaskan antara kekurangan kejelasan mengenai 4 pertuduhan itu sama ada Muhyiddin dituduh membuat keputusan yang menyalahi undang-undang atau menggunakan kedudukan secara menyalahi undang-undang. Hakim menolak dakwaan pihak pendakwaan bahawa butiran dan perincian akan didedahkan semasa perbincangan. Menegaskan bahawa pertuduhan mestilah memenuhi butir-butiran yang mencukupi untuk membolehkan Muhyiddin lebih bersedia untuk berdepan dengan dakwaan. Bagaimanapun, Muhyiddin masih menghadapi 3 pertuduhan berkaitan pengubahan wang haram yang belum selesai di Mahkamah Session Kuala Lumpur. Pada Mac tahun lepas, di Mahkamah Session, Muhyiddin minta dibicarakan di atas 4 pertuduhan salah guna kuasa dan 3 pertuduhan pengubahan wang haram yang dikaitkan dengan jana wibawa. 4 pertuduhan salah guna kuasa di bawah Seksyen 23 Sub 1 menuduhnya menggunakan kedudukan sebagai Perdana Menteri untuk meminta suapan bernilai 232.5 juta daripada 3 syarikat dan seorang individu antara Mac 2020 sehingga Ogos 2021. 3 syarikat itu adalah Bukhari Equity, Nepturis Sdn Bhd dan Mamfor Sdn Bhd, manakala individu tersebut terbabit adalah Azman Yusof. 3 pertuduhan pengubahan wang haram itu dibentang di bawah Seksyen 4 Sub 1 Sub B Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, pencegahan Amla TFPUAA dibaca bersama Seksyen 87 Sub 1 Akta sama. Alright. Wang itu didakwa dicuci dengan menerima wang yang dimasukkan ke dalam akaun bersatu.
Pengubahan wang haram adalah kesalahan menyamarkan aset kewangan supaya ia boleh digunakan tanpa pengesahan aktiviti haram yang menghasilkannya. Okey. Kes ahli Parlimen Paguh ditetapkan pada sebutan di Mahkamah Session pada 4 Mac ini. Baik. Untuk kes ini tuan-tuan, dia ada berkaitan. Bila dia dituduh di bawah amla, di bawah rasuah, maka dia akan juga dituduh di bawah amla. So bila dituduh rasuah tersebut diminta dibicarakan di Mahkamah Tinggi. Amla itu dibicarakan di Mahkamah Session. So tempoh hari amla itu ditunda dahulu pending kepada keputusan berkenaan dengan perkara ini. So sekarang ini perkara ini sudah diputuskan oleh Mahkamah Rayuan, maka dengan itu Mahkamah Session boleh meneruskan pendakwaan terhadap amla. Now, boleh tak dia meminta untuk rayu lagi? Boleh. Dia ada satu lagi proses rayuan di Mahkamah Persekutuan. Kan, di Mahkamah Persekutuan untuk perkara ini. Dan pada pandangan saya bolehlah, tapi tak tahulah sama ada mereka akan merayu atau tidak tentang perkara ini. So kalau tidak, dan kita tengok macam mana. Alright. So bila dia didakwa, tuan-tuan, perkara ini didakwa dan diteruskan. So adakah DAA itu discharge interrogator itu akan dibuang? Ya, dia akan dibuang. Kes ini akan diteruskan, pendakwaan itu akan diteruskan. Dia belum lagi didapati bersalah atau tidak bersalah. Kan? Dia belum lagi didapati bersalah atau tidak bersalah. So daripada situ kita dapat nampak bahawa kes ini diteruskan. Wan Saiful Wan Jan ada kes, dia ada kes, menantu Hamzah Zainuddin pun ada kes, menantu dia pun ada kes. Saya kata itu, even Rafizi sebut tadi kan, tuan-tuan ingat dia tutup parlimen, dia tutup negara, buat darurat, tutup parlimen. Tuan-tuan perasan tadi sehingga Ogos 2021. Tuan-tuan, saya baca tadi bahawa perkara ini dilakukan di antara Mac 2020 sehingga 20 Ogos 2021. Tuan-tuan ingat tak bila parlimen ditutup? Bila darurat itu berlaku? Januari 2021. Dalam tempoh tersebut, tuan-tuan, berlaku peristiwa-peristiwa ini. Berlaku peristiwa-peristiwa ini. So daripada sini kita dapat nampak sebenarnya bahawa bagaimana keuangan negara kita, orang yang menyebut tentang bersih, orang yang menyebut tentang stabil, orang yang menyebut tentang tidak ada kluster mahkamah, sekarang ini mereka yang menjadi kluster mahkamah, tuan-tuan. So kalau mereka menolak Zahid Hamidi kerana kluster mahkamah, rakyat patut tolak Zahid kerana ada sebagai kluster mahkamah. So boleh tak kita kata rakyat wajib tolak Muhyiddin Yassin kerana dia juga adalah kluster mahkamah? Sekian daripada saya. Terbaik sahabat-sahabat semua, itu dia satu pencerahan persoalan-persoalan yang dikemukakan oleh Brother Iswardi. Yang pertama berkaitan dengan alasan terpaling bangang daripada ahli parlimen PAS. Kononnya pelabur lari kerana peruntukan ahli parlimen tidak diberi. Kalau ia pun nak sangat tu peruntukan peribadi itu, janganlah tunjukkan kebodohan itu, betulkah? Dan akhirnya sekali lagi cerita rekaan, mungkin rekaan daripada Wan Saiful Wan Janawi bawah, kononnya ditawarkan 1.7 juta untuk memberi sokongan kepada kerajaan. Dan akhir sekali bakau dalam bahaya kerana pembatalan ke atas pembebasan beliau. Kini akan didakwa semula. Jadi sahabat semua, Anda boleh berikan komen Anda dalam ruangan komen, tapi ingat komen dengan cara berhemah. Terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan tapapun keangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian daripada Alright Nampak Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.